Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam siaran. Terima kasih kepada anda yang tetap setia menantikan rancangan Sembang Santai Kreatif hari ini. Di bawah tajuk pastinya yang seperti yang tertera di poster sebelah tadi, sendiri cipta, sendiri pakai, sendiri suka dalam Roti Bakar Kopi Tarik. Jangan ke mana, teruskan bersama Roti Bakar Kopi Tarik. Ada paparan yang menarik bersama dua ahli panel istimewa kita pada pagi ini. Okey, kita saksikan ini, Matap share dulu. Bos, hari zaman buat apa? Akhir zaman buat apa? Tak salah korang nak berhibur. Tapi apa salahnya sambil berhibur, sambil berdakwah? Anak muda. Demi kesatuan ummah, memperkasa ekonomi hufaz. Jika orang sukakan kamu, mereka akan dengar apa yang kamu katakan. Tapi jika mereka yakin pada kamu, mereka akan berikan kamu bisnes. Itulah branding. Manusia tidak berharap untuk menang, bersedia untuk kalah. Dia simple, asal mantul. Hidup bagaikan sebuah perjalanan. Semakin jauh kita berjalan, semakin banyak halangan yang kita perlu tempuh. Keimanan, kesabaran menjadi penentu untuk kita terus maju ke depan. Dia slow hand asal tak feeding. Menang kalah adat pertandingan. Kita masuk enemy auto merinding. Dengan izin Allah, pasti tiada halangan. Curut tak apa, yang penting strike. Rezeki tu Allah yang bagi. Kata-kata bukan nista, tapi azimat. Bergerak senada menuju kejayaan bersama. Alamak! Mantap, Syekh! Ya, bersua kembali dalam Sembang Santai Kreatif dalam rancangan Roti Bakar Kopi Tarik. Pastinya pada hari ini edisi 21 September 2021 bersama 14 Safar 1443 Hijrah. Kami menampilkan dua orang ahli panel kita, iaitu ahli panel kita yang pertama iaitu Supaya Crystal ataupun Puan Yun Yunus, pemilik jenama The Serving Room Diva. Itu dia. Assalamualaikum dan selamat pagi Puan Yun Yunus. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, ceria-ceria, nampaknya background pun cantik, menarik, ada baju kat belakang tu ya. Alhamdulillah. Inilah Menarik, tempat tertarik. saya berkarya. Itu dia. Terima kasih kerana sudi bersama kita pada pagi ini, Puan Yun Yunus. Baiklah, kita bersama dengan ahli panel kita yang kedua iaitu Puan Hani Bahari yang juga merupakan MD HB Teknologi Sdn Bhd yang IG dia pastinya IG dia ni Cook by Kak Yong. Assalamualaikum dan selamat pagi Puan Hani, apa khabar? Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat-sihat nampaknya Sihat-sihat nampaknya hari ni. Sihat. Ya, Alhamdulillah. sihat pagi-pagi.
Dan kita harapkan juga rakan-rakan kita di luar sana juga sihat-sihat belaka hendaknya dalam kita mengharungi hari yang penuh cabaran, penuh debaran dalam kita menghadapi situasi pandemik COVID-19. Tadi sebentar tadi kita telah saksikan bersama video dari ahli anak-anak muda di belakang tabir dalam slot canggih kita ni yang dihangatkan oleh Mantap Share Channel. Bila dia sebut alamak, sama-sama kita akan sebut Mantap Share, boleh? Boleh. Okey, kita buat cubaan pertama. Alamak, Mantap Share. Puan Hani kena buat ni, thumbs up Oh, ni. kena buat ni ya? Okey. Okey, sekali lagi kita buat sekali lagi ya. Okey, cubaan kedua. Rakan-rakan kita yang sedang saksikan kita pun kita akan buat sekali, penerbit pun boleh buat sekali. Okey, baiklah. Alamak, Mantap Share. Ya, betul mantap. Itu tagline dari anak-anak muda di balik tabir kita punya rancangan pada hari ini. Untuk makluman anda semua, rancangan ini adalah anjuran bersama Akademi Tahfiz Al-Islah, Islah Movement Air Telaga High Hufaz, Yayasan Al-Insan, Convention Islamic Digital serta Pertubuhan Sayang Al-Quran. Pastinya dengan kerjasama Kelab Pidato Perdana Antarabangsa atau Kepentas dihangatkan oleh Mantap Share Channel. Terima kasih. Baik, syukur Alhamdulillah kerana kita dapat meneruskan lagi rancangan kita pada hari ini dengan tajuk Sendiri Cipta, Sendiri Pakai, Sendiri Suka. Saya suka. Suka. Kita bunyi campaign tu. Jadi baiklah Kak Yun Yunus atau nama pentasnya adalah Sapphire Crystal. Okey, macam mana boleh tercetus, boleh wujudnya nama ini? Silakan. Okey, Sapphire Crystal itu nama orang yang mempunyai kemahiran tu lah. Dan jenama tu The Sewing Room Diva tu sebab mula-mulanya aktiviti menjahit ni dekat sewing room lah kan. Lepas tu saya ni tak suka menggunakan cara-cara biasa menjahit lah. Jadi saya ni macam rebellious sikit lah. Saya nak cipta cara jahit yang saya suka. Jadi selalunya yang diva-diva ni yang biasanya suka buat hal yang dia suka je kan. Jadi saya jadilah macam tu, The Sewing Room Diva. Yang Sapphire Crystal pula sebab dulu masa saya mula-mula kerja saya ada berdiri 1 jam tangan. Dan dia punya permukaan dia tu, dia punya glass yang cover permukaan jam tu dibuat daripada Sapphire Crystal. Dan saya dapati Sapphire Crystal ni dia tak dapat cala pun. Dia cantik aja sentiasa. Susah nak bercala. Jadi saya kata wow, susah nak cala ni, dia seorang yang kuat, semangat, tabah. Macam mana orang tolak pun dia akan teguh juga. Jadi sebab tu saya kata saya nak gunakan macam nama pena lah, Sapphire Crystal. Itulah cerita dia sedikit. Alhamdulillah kan. Jadi pada mereka yang baru mengenali siapa itu Sapphire Crystal, itulah rahsia di sebalik nama yang memberi kekuatan pada hari ini kepada Kak Yun menghasilkan karya dalam seni jahitan kreatif. Itu dia, terbaik Kak Yun. Baiklah, kita beralih kepada ahli panel kita kedua, iaitu Puan Hani Bahari. Sedikit pengenalan dari Puan Hani, silakan. Assalamualaikum sekali lagi. Saya bermula menjahit semenjak dari kecil actually. Masa sebab my mum menjahit. Jadi I suka tengok dia menjahit. Jadi I belajar menjahit bukannya professionally. I belajar menjahit dengan melihat. Then I got interested. Along the way, kita tahu menjahit tapi sebab kita ada komitmen lain kan, dengan belajar, dengan bekerja, professionally I start betul-betul menjahit tahun 2009. Masa tu sebenarnya macam bosan sebenarnya, duduk kerja kita tak ada apa nak buat. I pergi juga beli satu portable sewing machine, simple sangat, and I terus jahit. Start dari situlah I develop untuk belajar menjahit melalui online. And masa tu I serve banyak online information yang datang dari luar negeri. Jadi I macam diorang ni menjahit macam ni juga Lepas tu and I like the colours. Sebab kita kat Malaysia, kita sebenarnya sebuah negara yang colourful. And bila I tengok negara luar, diorang appreciate colour kita, kenapa kita tak buat the same thing? And then at the same time, I memang suka benda yang traditional. Then I tell myself, okay fine,
I nak belajar betul-betul macam mana menjahit yang dari basic. I pergi satu kelas anjur by this one pengajar Mara. Dia ajar I macam mana start dari A to Z, dari ambil ukuran, melukis pola sampai potong. And pada I kan, walaupun kita tahu menjahit, sebelum ni I menjahit memang dari, you bagi I sampel baju, I cut baju tu I cut kain daripada baju, and then sekarang ni I kata, okay, I nak belajar kalau I ambil ukuran orang. Bila I dah buat dari situ, then I start develop lah. Tapi my passion is more towards baju kanak-kanak. Sebab pada I kalau baju kanak-kanak, I boleh buat macam-macam. Untuk orang dewasa ni macam dia ada limitation sikit. Sebab kita kena fikir banyak daripada jenis kain, pattern baju, design atas kain tu lagi untuk sesuaikan dengan orang tu. Sebab tak semua orang sesuai dengan macam-macam design. Jadi you orang kata jangan baju tu memakai you yang memakai baju tu. Begitulah. Lepas tu along the way, and then I kenal dengan Kak Yun. Aku tak ingat, kita kenal dari blog rasanya. Lepas tu towards Instagram, and dari situ kita orang okay, and then kita orang gel together because the idea about developing more towards menjahit ni, market tu and then the industry is so big. Terpulang pada you, dekat mana you nak tap. Walaupun you menjahit macam I bekerja. I ada company I sendiri, I memasak juga. Jadi you kena pandai bagi masa lah bila you nak menjahit. Dari situlah. Itu dia. Yang menceritakan pengalaman dari hati lah. Pengalaman dari hati mana sendiri yang merasai ya. Dan mereka mendengarnya juga rasa teruja ni sebenarnya Puan Hani ya. Untuk menjahit. Walaupun Puan Hani sibuk sebagai seorang pengarah urusan, sebagai isteri ya, seorang ibu, tetapi masih mengambil kesempatan melepaskan peluang untuk mempelajari seni jahitan kreatif dan membina juga pendapatan. Maknanya niche Puan Hani adalah lebih kepada kanak-kanak dan serta membantu Kak Yun jugalah ya. Okey, terbaik. Ya, terbaik buat Puan Hani. Baiklah, sekiranya ada rakan-rakan kita di luar sana, jangan lupa like, komen dan juga share. Sekiranya ada soalan, anda boleh letakkan soalan di ruang komen di Facebook. Yang mana kita bersiar langsung di Facebook Kad.Clan, di FB page Convention Islamic Digital, di FB page Akademi Tafiq Islah HQ, serta di FB page Mantap Share. Selepas ini bila ada masa terluang saya akan sharekan juga di FB page Kepentas. InsyaAllah, di mana Kepentas ni rakan-rakannya di banyak negara juga ya. InsyaAllah supaya dapat memberi inspirasi, dapat memberi maklumat yang penuh manfaat kepada rakan-rakan kita di luar sana. Ya, terima kasih kepada Tensilin Tani Nila, ucapkan selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih kepada Master Stokis Segamat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Emilia Sam. Okey, hai. Terima kasih semua. Jangan lupa like, komen dan juga share. Baiklah, saya nak beralih kepada Kak Yun kita ni. Yang senyum daripada tadi kan. Manis. Macam mana boleh dapat idea untuk memilih bidang jahitan ni yang diadaptasikan dari Jerman. Mungkin pernah belajar kat Jerman atau macam mana? Okey, saya ni sebenarnya sama macam Hani. Okey, saya ni pun belajar sendiri. Saya tak ada pergi kelas, saya belajar dari internet, dari buku. Okey, masalahnya sebab saya ni ada posture badan saya ni, saya punya belakang ni dia macam curve sikit, dia macam bongkok sikit tau. Jadi kalau saya beli baju dah siap, masalahnya bila saya pakai belakang tu dia ketat. Jadi dia membataskan pergerakan. Macam saya dulu kerja sebagai auditor kan, angkat beg, angkat file banyak-banyak kan. Jadi saya kena pakai pakaian selesa yang tak membataskan pergerakan saya. Kan? Jadi bila beli baju semua macam tak best, tak sesuai, tak senang nak bergerak kan. Kalau jumpa pun mungkin yang mahal-mahal lah. Bila mahal pula, bila kena dengan file-file, kena dengan pen, dia dah jadi buruk dah bujuk baju tu kan. Jadi sayang. So lepas tu akhirnya saya pun okeylah pakai baju kurung pesak ajalah, you know. Bila baju kurung pesak pula yang menjadi masalah pada saya, kain dia tu kan kain susun kan. Yang kembang tu kan, jadi saya pun susah nak bergerak.
tersangkut dekat beg lah, tersangkut dekat file lah kan. Jadi kita jadi clumsy. Jadi saya kata macam mana nak buat ni kan? Saya mesti cari satu pakaian yang boleh sesuai dengan cara hidup saya, dengan keperluan saya. Jadi saya pun cubalah beli buku ini, beli buku Jepun ya kan, beli buku yang download dari internet yang lama-lama dulu. Saya cuba pelajari cara menderah pola tu untuk buat baju saya. Di samping tu saya buatlah baju anak-anak saya juga. Baju budak-budak macam Hani kata memang senang, dia tak banyak PL kan, tak banyak sangat dia punya restriction. Tapi nak buat baju orang dewasa, tambah lagi baju perempuan, macam-macam benda kita nak ambil kira. Selesa tu mesti nombor satu. Jadi nak dipendekkan cerita, dah macam-macam buku beli bagi internet, print out kan. Last nak dijadikan rezeki Allah Ta'ala bagi kan. Saya terjumpa satu website ni, Muller and Son. Okay, dia ni actually dari Jerman lah. So apa saya buat, saya print out lah dia punya macam image kan, ada sikit snippet daripada buku-buku tu. Saya guna Google Translate, saya translate into bahasa Inggeris. Okay, dengan tu dan saya cubalah buat kan. Lepas tu jadikan anak saya sebagai saya punya model lah. Okay, saya tanyalah, selesai tak baju mama buat ni? Selesa tak? Dia kata, dia akan komen lah, ni mama, itu mama. So, I buat lah. Sebab bila kita translate kan buku tulisan-tulisan dari bahasa Jerman tu kepada bahasa Inggeris, dia jadi macam bahasa macam apa? Rojak. Ya, so bila you nak translate, kadang-kadang pemahaman you jadi lain. Jadi pattern tu tak jadi macam betul. Jadi akhirnya nak dapat rezeki juga, suami saya ada seorang kawan yang bekerja sebagai attaché di Jerman. Jadi dia tanyalah dengan suami saya, ada ke nak kirim apa-apa kan? Saya kata, bang, you tolong kirim dengan your kawan ni, I nak buku ni. I dia bagi dekat DJ Riz kan satu gambar buku tu. So kawan husband I ni belikanlah. So I bagilah, I transfer lah duit kan. Dia beli dekat 1,000 lah buku tu harga dia kan. Tapi sebab saya dah buat macam-macam research dan saya percaya sistem dari Jerman ni adalah yang terbaik pada saya lah. Orang lain mungkin dia akan fikir sistem dari Jepun yang lebih baik. Tapi saya dah try yang Jepun. Saya masih berpendapat, teguh pendirian saya bahawa sistem yang dari Germany ni so far is the best. Kenapa saya kata is the best? Sebab dia berjaya menjawab segala persoalan dan permasalahan yang saya ada tentang fitting, iaitu membuat baju yang selesa dipakai, yang terletak, yang cantik. Betul. Dan dia memberikan segala penerangan. Dan juga sebagai sebuah satu sistem yang telah lama wujud di dunia ni kan. Dia dah berabad dah ada sistem ni kan, daripada 1940s macam tu. Tahu, jadi dia punya sistem sokongan dia dah mantap. Macam mantap Syekh juga kan. Dia dah mantap. Jadi kalau macam kita ada masalah, kita boleh email, tanya dia orang, dia akan jawab lah. Tapi dia tak adalah jawab lebih-lebih sebab dia nak jual buku kan. Dia nak jual buku dan dia ada jual kelas. Jadi kita kena pandai lah. Kena pandai kita nak tanya tu macam mana. Jadi berkat dengan saya mentelaah buku tu, macam mentelaah nak peksa lah kan. Lepas tu buat trial, buat a few test garment. Akhirnya saya berjaya dan akhirnya saya confident dan saya sudah master lah, bolehlah katakan master teknik pembuatan pola yang dari Germany ni. Jadi itulah mula dia, sebab saya mempunyai masalah untuk mendapatkan baju yang selesa dipakai. Yang memenuhi cita rasa saya. Saya nak yang simple, yang boleh nampak saya kurus dan tinggi, dengan pakaian, dengan mengolah rekaan kita boleh mencapai matlamat tu. Sebab kalau kita pakai baju yang tak serasi dengan ukuran badan kita akan nampak lebih gemuk daripada kita yang sebenarnya dan membataskan pergerakan kita. Jadi apa ya soalan teacher? Macam mana saya mula kan? Menepati soalan dia betul. Masih lagi. Lepas tu bila saya jahit, okey, saya kata mesti ada juga
kalangan rakan-rakan kita di sana yang juga menghadapi masalah yang sama seperti saya. Right? Kita perlukan baju yang selesa dipakai sebab kerja kita, orang perempuan kerja sekarang ni macam-macam buat kan, kena aktif kan, kena naik taksi lah, naik bas lah, kita perlukan pakaian yang senang untuk kita bergerak kan. Jadi saya fikir saya kena share juga this knowledge kepada rakan-rakan di luar sana. Okay? Dan oleh itu saya ada beberapa lah services yang saya boleh tawarkan kepada rakan-rakan di luar sana. Dan salah satunya ialah servis pembuatan pola menggunakan rekaan saya sendiri. Okay, sebab saya nak siapa-siapa yang menjahit design ataupun baju-baju rekaan saya, mereka ni boleh jahit walaupun dia pun tak ada mesin jahit yang canggih-canggih. Okay, jahit tangan pun dia boleh buat juga, siapkan juga rekaan saya ni. Itulah matlamat saya supaya siapa-siapa pun boleh menjahit rekaan saya ni. Jadi nak tambah sikit lagi DJ Riz ya. Saya sangat-sangat mendapat inspirasi yang mengujakan lah. Daripada macam Kak Yung kata, Hani kata kan, daripada designer-designer di luar negeri, dari segi penggunaan warna, dari segi dia punya potongan kan, saya memang berpendapat designer macam Dior, macam Chanel tu, dia punya design memang bagus. Jadi dalam hati saya nak buat baju yang cantik-cantik macam tu. Jadi kalau gunakan macam teknik dari Jepun ke ataupun dari yang dulu yang saya pernah gunakan tu, disebabkan mereka tidak mempunyai satu sistem sokongan di kala itu ataupun buku-buku ataupun artikel-artikel yang memberikan penjelasan tentang persoalan-persoalan yang saya ada, makanya saya terpaksa mencari cara lain. Jadi bila saya jumpa dengan pattern making system dari Jerman ni, ternyata ia membolehkan saya merealisasikan rekaan yang saya impikan tu. Maksudnya insya-Allah saya boleh meniru mengadaptasi rekaan dari Dior, macam jaket Dior kan, untuk rekaan saya. Macam itulah. Okay, terima kasih. Itu bersemangat sekali Puan Yun. Yang pentingnya kita nampak dia punya passion dia punya konsep dia punya niche dia punya brand tu pun rasa nama tu pun dah cukup kuat dah. InsyaAllah akan setanding dengan jenama-jenama lain lah insyaAllah. Amin. Amin. Dan juga kepada pelajar-pelajar tahfiz perempuan lah yang mungkin yang sebab kita ada tahfiz perempuan juga di bawah Akademi Tahfiz Islam. Mungkin juga akan beri super inspirasi kepada mereka untuk mempelajari sesuatu dari Sapphire Crystal suatu hari nanti insya-Allah. InsyaAllah. InsyaAllah Dan dengan adanya mereka cipta sendiri dalam peribahasa apa? Ukur baju di badan sendiri macam tu Ya. Kita akan lebih rasa selesa lebih selesa. Dengan apa yang nak kita gayakan. Itu yang nampak Kak Yun nampak sentiasa elegan dan anggun. Dengan baju yang dijahit sendiri. Itu dia. Yang sendiri cipta, sendiri pakai, sendiri suka dan orang lain pun suka. InsyaAllah. Saya ingin menyebut beberapa peribahasa lah. Mengenai tangan yang menghayun buayan tu mampu menggoncang dunia kan. Tapi kaki yang bergoyang kaki juga mampu menghasilkan sumber pendapatan. Rupanya kaki tu adalah menjahit. Goyang kaki dapat duit. Betul Puan ni Betul. Itu kami panggil dalam geng menjahit, kami panggil merempit. Nanti Kak Yung tanya, Yung buat apa malam ni? Tengah merempit Yung. Merempit. Itu istilah dia. Sebab sekarang mesin jahit kita pakai industri, kita tak pakai mesin jahit yang lama. Jadi you just tekan gear lah, tekan minyak, jalan. Lepas tu layan. Layan. Kadang-kadang tiba tengok jam dah pukul 3 pagi. Esok nak kerja, baik tidur. Tidur lah. Itu pun macam tak boleh tidur ni. Dalam kepala ingat lagi nak menjahit. Baik aku siapkan juga. Lalas tengok, dah subuh. Dah subuh. Nak tidur apa benda? Pergi kerja lah lepas tu. Lepas subuh dulu. Siap-siap pergi kerja. Okay, kami di sini kami di sini nak tahu apa jenama mesin jahit yang pertama yang digunakan oleh Puan Hani. Yang pertama. Ya Allah. Cuba ingat balik. Sebab
2-3 hari lepas baru I cakap dengan Kak Yun, apa jenama mesin jahit tu? I rasa tak ada jenama kot. Oh, ada. Global. Beli dekat supermarket je. Global. Dah hancur dah sekarang. Pada tahun bila dan berapa harga ketika tu? 2009 300. 300 tu mahal lah pada I sebab I ni kedekut sikit kan. So lepas tu I cakap okay, dengan mesin jahit 300 ni I nak kumpul duit so that I nak aim mesin jahit industri. So dapat, alhamdulillah, I think dalam masa 6 bulan I beli mesin jahit industri, and then dari situ I move on, I beli mesin jahit tepi, kita panggil mesin jahit interlock. I dapat beli 2. Sekarang ni I nak kena ada 1 lagi spare, tapi tak boleh lawan Kak Yun lah. Kak Yun punya mesin jahit dah macam I rasa macam satu hari nak pergi rumah dia, lepas tu senyap-senyap bila dia pergi dapur, I nak colek satu mesin jahit dia masuk dalam kereta. Tak, dia walau apa mesin jahit yang you pakai, even kalau you jahit tangan pun, kalau you gunakan cara yang betul, you memang boleh deliver apa yang you nak. You tak payah nak aim big. You buat start small je. Kata you macam I nak buat alas meja, I nak buat sarung bantal. Benda yang simple sebab the first thing yang you kena polish is you punya skill menjahit. Bila you dah polish, jahit lurus, you dah boleh lepas, then you boleh start yang lain. Serius. Sebab I macam betul. Betul. I ada mengajar juga student macam mana nak menjahit. So bila I ajar student tu, kita nak bagi kita punya ilmu pada dia, kita jangan bagi skirt jalan. Masa my first student I ajar, dia nak buat a simple skirt saja. Tapi dari a simple skirt, I bagi tahu dia skill. Okay, macam mana you nak guna certain tools, you tak payah nak tukar jarum you tak payah nak tukar tension benang you tak payah nak tukar benang pun, you tak payah nak tukar mesin pun lagi satu untuk you cepatkan kerja you. Jadi kita bagi dia skill dengan teknik and tips untuk pemudahkan you menjahit. Sebab pada I, kenapa kita nak kedekut dengan knowledge kita? Bila kita bagi ilmu kita pada orang and dia praktikkan, and dia pun boleh mencari rezeki. At the same time, kita pun dapat pahala juga sebab kita dah memudahkan kerja orang lain. Betul. Touching. And then sama juga macam I buat baju untuk yang mula I kenapa I suka buat baju budak-budak. Baju yang simple memang simple lah. Tapi I tengok macam, especially kalau budak perempuan, I nak dia pakai macam cantik. Anak dia macam, I nak baju yang tu juga pakai. So bila I buat something, I jahit baju untuk kanak-kanak, I akan fikir panjang. Fikir, okay, kita tak nak anak. Macam kita even kita cari baju atau kasut pun dekat luar untuk anak kita nak dia pakai lama. Yang budak-budak, dia cepat membesar. Macam mana I nak adapt supaya baju ni dia boleh pakai maybe 1 tahun atau 2 tahun. Macam I kena masukkan teknik yang sesuai supaya bila dia pakai first time dia pakai baju tu, tak ada rupa macam baju pinjam baju kakak atau pinjam baju abang. And baju tu still baju dia. And lagi 1 tahun kalau dia pakai pun baju tu masih muat pada badan dia and tak nampak senting ataupun tak nampak ketat. Sama juga, I adaptkan juga benda tu kepada baju orang dewasa. Cuma bezanya baju orang dewasa, dia membesar lah, mengembang. Dia mengembang. Terasa kita. Aduh, terasa kita. Tak apa. So dia mengembang. Okay. Macam mana? Sebab I ada customer juga, sebab kita adapt ya. I ada customer yang badan dia besar. So bila badan besar, ada certain baju yang you kena elakkan. And ada baju bila you pakai, kita nak dia nampak macam Kak Yun cakap tadi, kita nampak terletak pada badan dia. Jadi kita kena adapt. Bila badan besar ada certain posisi macam belah belakang, kalau simple, baju kurung simple. Kalau dia beli baju yang dah siap, mungkin baju tu bila dia pakai akan terjongkit belah depan ataupun ada yang terjongkit belah belakang. Macam Kak Yun kata dia membongkok. Jadi akan terjongkit belah belakang. Macam mana kita nak adaptkan benda tu? That's where you kena adjust daripada basic. Pola you yang basic, you kena adjust. Tambah belakang ke, tambah depan, nak kena bubuh dart. And even nak bubuh dart pun, ada yang pattern-pattern, you tak boleh simply bubuh dart sebab bunga dia dah lari. Jadi
macam mana you nak buat baju tu, you tak nak bubuh dad, tapi baju tu terletak cantik pada badan dia. At the same time, I punya orang kata prinsip, I takkan buat baju ketat. Baju tu macam terletak nice kat badan you. Sebab baju yang ketat ni I tak boleh lah. I tak boleh. Sebab I sendiri tak pakai, so macam I tak boleh lah buat kat orang. So kita buat baju tu, orang tengok cantik lah dia pakai sebab kita nampak kemas. Bila kita nampak kemas, orang dengan kita pun akan selesa. So first impression, itu yang penting, first impression. Walaupun kita hari-hari jumpa orang, kadang kita pakai baju yang sama minggu lepas, kita pergi pakai minggu ni, and then orang ingat baju baru ke? Tak, ni baju dah lama dah. Jadi benda tu yang penting lah dalam macam mana you start dari menjahit sampai ke hujung. Sebab orang kadang-kadang nampak tukang jahit ni macam simple je, tapi benda tu kena fikir banyak. You bagi dekat tukang jahit, ni kain, I nak buat baju ni. Ada setengah tailor, dia just accept je. I akan cakap dekat dia, kain ni tak sesuai dengan you, cari kain lain. And most of my customer, dia akan tanya dulu dekat I nak buat baju, dia bagi tahu dekat I nak buat design ni, I beli kain ni, boleh tak? So, I cakap untuk design ni dengan kain ni, I rasa tak sesuai. You ada kain lain tak? And kita cakap elok-elok lah. Kita cakap elok-elok sebab kita nak sesuaikan dengan badan dia kan. Jadi kalau dia rasa tak selesa pakai nanti, tak cantik, kita tengok pun tak cantik untuk dia. Itulah dia. Tapi ada soalan ke tadi sebenarnya? Ada soalan ke tak? Sebenarnya saya tak langsung telah memberi kita tips yang amat berguna pada hari ini. Terima kasih kepada dua ahli panel kita, itu Kak Yun dan juga Puan Hani Bahari. Anda adalah saudagar Muslim sebenar. Tepukan untuk diri anda. Saudagar Muslim sebenar. Yang mana kita akan kembali lagi selepas ini. Kita nantikan iklan buat sementara. Kita minum dulu roti bakar kopi tarik, akan kembali lagi selepas ini. Saya Amrul Hazmi kepada semua, terutama sekali kepada adik-adik, janganlah kita leka, janganlah kita lalai dengan telefon masing-masing. Tapi ala-ala telefon tu dah kat tangan, apa kata? Kita like je lah FB page, mantap, share. Kerana kat sana ada banyak konten-konten menarik dan terkini yang di-upkan posting kat situ. Jom ramai-ramai kita like dan share dekat mantap share. Alamak, mantap share. Ya, terima kasih kepada sahabat saya Amir Raja Lawak. Alamak, mantap share, panjang mantap share-nya. Okey, itu dia Amir Raja Lawak. Tadi dia cakap apa? Alamak, mantap share, like ajalah, dia tahu kan. Panjang dia punya. Baiklah, kepada Kak Yun dan juga Puan Hani Bahari, kita paparkan gambar pola, gambar buku dan juga beberapa gambar dari Kak Yun sebagai ni yang boleh Kak Yun boleh ceritakan sesuatu apa gambar yang kita paparkan sebentar lagi. Okay. Inilah buku yang I minta kawan husband I beli dari Jerman tu. Buku dia bertajuk Jacket and Coat. So I mentelaah buku ni macam nak periksa lah. Back to back. Okay. Dalam buku ni dia ajar macam mana nak ambil measurement, okay? Macam mana you nak olah pola asal untuk jadikan fashion macam mana you nak, okay? Dia ajar macam mana nak buat raglan sleeve, dia ajar macam nak buat kimono sleeve, dia ajar macam mana nak buat collar, kan? Then dia ajar macam mana kalau you nak buat jacket yang semi fitted atau you nak buat jacket yang loose. Jadi buku ni sangat bagus and dia akan bagi tips-tips. Contohnya, satu tips yang penting yang I tak pernah jumpa dekat mana-mana buku-buku ataupun tempat-tempat yang ajar macam mana nak derah pola kan. Dia kata, kalau kita nak kembangkan the side seam ya, macam baju, macam kebaya kan, kita nak kembangkan kan dekat punggung tu, you tak boleh kembangkan lebih daripada 3 cm. Daripada line side seam yang asal. Sebab kalau you buat lebih dari 3 cm, side seam tu akan collapse. Dia akan macam terpelai out macam tu tau. Jadi
Jadi baju you nampak tak? Sometimes dia pakai baju yang kembang, dekat tepi kat punggung tu tiba-tiba kita play on macam tu dia punya kain tu. Jadi kita nak macam apa yang Kak Yung macam Hani kata tadi, bila kita bukan nak baju tu ketat tau, kita nak baju tu skim nicely kita punya badan. Dia macam dia macam sampul lah, engulf the body. Kan, tapi bukannya ketat. Dia macam shield. Dia bukannya macam second skin, tapi dia macam mana nak kata ya? Macam mana ya? Terletak. Baju tu dia macam dia ketat. Dia bukan ketat, dia terletak lah. Itu maksud terletak. Dia masih ada ruang untuk you bergerak, ada ruang untuk you bernafas. Kalau let's say you makan banyak pun tak ada nampak perut you buncit. So itu penting, itu penting. Dan tips-tips macam mana kan. So kan nanti kalau kita pergi kenduri kahwin kan pakai baju, nak makan banyak lauk sedap, tiba alamak baju ketat pula. Kita tak nak macam tu kan. Kita nak kita makan pun perut kita tak ada terjonjol. Because bila kita buat baju tu, kita bagi allowance yang secukupnya. Tanpa baju tu nampak gedebe atau nampak macam baju pinjam. Kita gambar seterusnya. Seterusnya. Ni. Okay, ini adalah kelas yang I conduct dekat Bukit Antarabangsa. Okay. Kawan-kawan I yang sebaya lebih kurang bayi-bayi macam I lah. Because diorang ni juga ada masalah. Nak beli baju siap, susah nak dapat yang selesa tau. Jadi mereka pun nak belajar lah macam mana nak buat pola, nak jahit baju sendiri. Ni masa ni kat Bukit Antarabangsa dalam tahun 2018 kelas tu. Jadi kat sini diorang belajar macam nak buat. Ni pun salah seorang peserta melakar pola baju. Dekat sini I ajar macam mana you nak ambil measurement, okay, dan buat calculation macam mana you nak lakarkan pola tu. Dan setelah melakar pola tu, you potong the test garment. Guna kain belacu ya. Test garment, lepas tu you try tengok selesa tak pakai. Kalau selesa tak perlu any other modification kepada pola tersebut. Sekiranya bila you pakai the test garment kita sendat pula lah dekat ketiak kan. Then I ajar juga macam mana mereka nak membuat modifikasi. Okay, untuk pastikan bahagian ketiak tu selesa dipakai. Betul. Ini juga salah seorang peserta. Ni dia bawa mesin portable je. Ini lebih kurang lah pola lah dengan perkakas-perkakasnya. Satu daripada alatan yang sangat penting dan sangat berguna untuk melakar pola ialah kompas. DJ tolong DJ Riz tolong yang sebelum tadi yang ada gambar kompas tu. Ni. Macam nak jadi arkitek kan. Dia guna kompas juga. Kan? Kompas ni adalah alat yang paling penting sebab ia membolehkan kita membuat kerja dengan cepat dan tepat. Jadi nak buat pola ni penting cepat dan tepat. Jangan cepat tapi tak ke laut semua dia punya measurement kan. Jadi kompas ni mencepatkan kerja kita. Mesti ada. Okay, next gambar. Instagram ya. Ada Instagram juga, Sapphire Crystal. Yes. Jadi kalau nak tengok saya punya journey macam mana saya jahit, macam mana saya draft pola, bolehlah tengok kat sini. Boleh juga nak WhatsApp ke, nak call ke. Ni satu contoh pola asas yang dibuat menggunakan sistem dari Jerman ni. Ini pula adalah gambar tual ataupun test garment. Bila saya cipta satu-satu rekaan, saya akan buat dia punya test garment menggunakan kain belacu. Dan saya menggunakan badan saya sendiri. Jadi saya akan test drive lah dulu baju ni kan. Bawa ke dapur, bawa menyangkul, kan selesa tak? Bila selesa, okey, pas. Boleh buat dengan kain yang sebetulnya. Kain mahal ke, kain apa ke, boleh buat. Sebab dia punya tu dah pas. Ini adalah salah satu test garment saya buat untuk anak dara saya. Baju kurung dia. Baju kurung dia dengan kain dia lah. Ini menggunakan juga sistem daripada Muller & Son. Dan ini adalah jacket. Jacket yang swing jacket nama dia, menggunakan lengan raglan dan collar Peter Pan. Ini dia punya test garment. Ini pula adalah pola, the actual pola yang sudah final untuk digunakan untuk menyiapkan satu rekaan. Ini adalah salah satu kepingan pola rekaan terbaru saya iaitu MCO jacket. Jadi ini adalah bahagian lengan belakang. Ini dia
jaket MCO rekaan terbaru saya. Itu dia. Ini pola-pola dia. Ni pola. Jadi maksudnya untuk buat jaket, ini bahagian belakang. Ini dia baju dia. Jadi untuk buat baju ni, kepingan pola dia ada 5 keping saja. 5 keping jadi cepat. Dalam masa 2 jam you dah boleh cantum. Kalau guna mesin jahit lah. Kalau guna jahit tangan, lama lah sikit. Tapi guna jahit tangan pun boleh. Dan ini adalah saya punya advertisement di dalam Astro Gempak. Saya dapat di slot bila saya minta grant pemasaran daripada My Creative Ventures di bawah pelan penjana. Alhamdulillah dapat. Okay, so saya dapat 2 slot, satu dengan Astro Gempak, satu lagi dengan Bulan. Dia bagilah macam tu. Nanti akan ceritakan selepas ini. Jangan ke mana. Yes, kita simpan dulu. Cerita-cerita menarik ni kita simpan dulu. Walaupun sebelum ni memang agak menarik dan teruja pada mereka yang melihat paparan kita pada hari ini, ya, iaitu mengenai seni jahitan kreatif pada hari ini. Baiklah, kita nak pergi kepada Puan Hani pula. Mungkin ceritakan, mungkin ada sampel-sampel baju kanak-kanak ke atau macam mana? Ada. 1 minit. Silakan iklan dulu. Iklan dulu. Baju-baju. Kristal dari Yun. Dan selepas ini kita akan bersama Puan Hani Bahari dengan ciptaannya seni jahitan kreatif pakaian kanak-kanak. Dapatkan di pasaran. Hai. Iklan. Janganlah macam tu. Dapatkan di pasaran sekarang. 2 jenama yang tidak asing lagi di Malaysia. Nasib baiklah letak ke tepi. Silakan Puan Hani Bahari, silakan. Okey. Yang ni, I buat seluar. Can you see? Okay. Ini seluar untuk kanak-kanak. Tapi instead of just seluar macam, orang kata macam bosan lah budak nak pakai seluar tidur. Tapi I took this inspiration daripada anak saudara I. Dia jenis yang tak pakai seluar jeans kalau keluar rumah. And dia akan pakai seluar yang memang I jahit sendiri untuk dia. Jadi I banyak buat, kan ada satu musim yang dia orang buat macam seluar harem pants tu. Seluar harem pants tu dia bantai juga keluar ke rumah. So bila I buat seluar yang macam ni, I kata takkan nak buat seluar bosan plain macam ni je kan. So I tambahkan. I tambah side dekat tepi macam ni. And another one I did in this way. I tambah macam ni kat tepi ni. So semuanya terpulang pada you. Apa yang you nak buat? Macam mana you nak buat untuk baju-baju anak-anak you. Macam ni. Ini baju anak kecil lah. Anak macam 2 tahun. Kalau tengok sekali imbas, orang ingat ni kain tampal-tampal. Peca. Tapi tak. Dia memang, sebab tu I cakap pemilihan kain tu penting. Kalau you kena sabar dan ambil masa untuk cari kain yang you rasa sesuai. Kalau tengok kain ni mula-mula, dalam kepala selalunya orang straightforward akan fikir nak buat lapik meja ke atau nak buat sarung bantal ke. Tapi you kena berfikir di luar kotak. You berfikir out of box. Dekat situlah I dapat idea. I terus buat je baju kanak-kanak. Sebab anak kecil macam I rasa macam comelnya kalau dia pakai baju kembang-kembang. At the same time, I buat juga macam baju kurung kan. Sekejap ya. Biasa kalau kita kecil dulu kita ingat. Masa kecil-kecil dulu nak pakai baju cantik ni masa raya je. Masa raya je. Tapi tak. Baju biasa je. I suka tapi sebab dah ada orang yang pandai menjahit kat rumah. Hari-hari lah hari raya. Pakai baju cantik. Hari raya. Macam ni. Macam ni. Ini baju kurung. Mana kamera? Ni baju kurung. Tapi kita padankan baju design bunga cherry. Color dia plain. Kain dia kita ambil kain yang warna macam light pink towards peach. So macam just nice. Tapi at the same time, design macam ni sebenarnya dewasa pun boleh pakai sebab bunga dia kecil. Ini yang I maksudkan. Kalau you berbadan besar, you ambil bunga yang kecil-kecil. And then even placement untuk potong kain ni pun, you nampak bunga ni, I call it bunga lah. Bunga ni macam sama je. Tapi kalau you tengok betul-betul, dia ada atas, ada bawah.
Dia ada atas, ada bawah. Bunga ni. Hmm. So macam I kalau untuk menjahit dari start, orang kata dari melukis pola sampai memotong, I akan ambil masa yang sangat lama. I akan bentang kain tu, duduk tengok, pergi buat kopi, datang balik, tak dapat idea lagi, pergi buat nasi goreng, datang balik, okey idea dah datang. Okey, sekarang ni pusing. Okey, sekarang ni boleh potong, dah potong. Tapi nak potong tu the first snip tu kan dia macam, okey, bismillah. What's the first snip? Bismillah. What's the first snip? Sebab ada juga kejadian kain tak cukup. Sebab salah, bila you salah placement lukis pola, salah letak pola di atas kain, kainnya tak cukup. Jadi macam mana you nak selesaikan masalah sekarang kain tak cukup? So untuk proses melukis pola sehinggalah you memotong, masa dia lebih lama daripada masa you menjahit baju tu sendiri. Menjahit baju tu I ambil masa maybe dalam 2 jam maksimum. Sekali dengan sembat tangan semua kalau I buat baju kurung lah. Kalau baju budak-budak ni macam kejap lah sikit. Tapi sebab dia passion kan. So benda tu kejap je. Kadang-kadang ada sekali tu I rasa I bangun subuh. Lepas subuh I jahit siap satu baju, lepas I pergi kerja. Pakai baju tu terus pergi kerja. That's why I say, kalau you passion, you memang nak buat something, you buat. Just orang kata budos je. Betul. Jangan fikir apa orang nak cakap. Betul. Itu dia. Itu je. Yang penting apa yang kita buat, insyaAllah kita mulakan dengan bismillah. Mulakan dengan bismillah. Yes. Bismillah. Dan insyaAllah kita akan dapat lebih banyak karya dengan apa yang InsyaAllah. kita buat, dengan usaha kita sendiri, dengan kreativiti kita juga, pemilihan warna, pemilihan kain dan sebagainya, dapat juga memenuhi cita rasa, bukan saja memenuhi cita rasa kita dan juga cita rasa mereka, mungkin orang bakal pembeli di luar sana, insya-Allah. Baiklah, kita akan kembali lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana. Kita saksikan. Anugerah terindah daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kedua ibu bapa. Sudah pastinya kita ingin memberikan pelajaran yang terbaik kepada anak-anak kita, khususnya di dalam bidang Al-Quran. Jadi, kami di Akademi Tahfiz Ma'had Hayatul Muslim ingin membuka peluang kepada ibu bapa di luar sana untuk menghantar anak-anak anda belajar Al-Quran sambil mempelajari ilmu akademik, Pratahfiz, Iqra dan juga asas usahawan. Kami membuka peluang kepada pelajar lelaki berusia 7 hingga 15 tahun untuk bersama dengan kami menghafaz Al-Quran, dan kami mengutamakan kepada golongan asnaf fakir miskin, anak yatim dan juga golongan B40. Berbekalkan pengalaman 10 tahun di dalam bidang pengurusan tahfiz, insya-Allah kami akan berikan didikan yang terbaik kepada anak-anak anda, khususnya di dalam bidang menghafaz Al-Quran supaya dapat dijadikan bekal dunia dan akhirat. Kami juga menyeru kepada penderma-penderma di luar sana yang ingin membantu Akademi Tahfiz Ma'had Hayatul Muslim, boleh hubungi nombor yang tertera ataupun terus salurkan sumbangan anda di nombor akaun yang kami sediakan. Semoga beroleh pahala yang sebesar-besarnya, kebaikan dunia dan akhirat, rezeki yang melimpah ruah kepada anda semua. Ya, terima kasih kepada Dai Azrin yang memfungsikan Akademi Tahfiz Hayatul Muslim di bawah rangkaian Akademi Tahfiz Al-Islah. Pada hari ini kita menampilkan dua ahli panel kita, iaitu Sefaya Crystal ataupun Yun Aziz, Kak Yun Aziz dan juga Puan Hani Bahari untuk mengisi slot Sembang Santai Kreatif Roti Bakar Kopi Tarik, di mana mereka ini boleh katakan memang dah patut lah, bukan dikatakan, memang dah patut menjadi saudagar Muslim sebenar, di mana memberi sumber inspirasi dan manfaat, penuh manfaat pada penonton, sidang penonton yang saya hormati dan kasih sekalian. Kepada anda yang baru saja yang saksikan rancangan kita pada ini, jangan lupa like, komen dan juga share kepada rakan-rakan anda di luar sana, kenalan, sahabat anda, ahli keluarga, komuniti, grup WhatsApp dan sebagainya. Baiklah, tadi kita dah dengar Kak Yun mendapat bantuan penjana untuk mempromosikan apa yang Kak Yun hasilkan, karya dan seni jahitan kreatif. Jadi mohon Kak Yun ceritakan bagaimana cara nak mohon dan apa
Apa pendapat Kak Yun selepas dapat bantuan penjana ni? Silakan. Oh, okay. Kita tahu kan masa kita dalam MCO PM Tan Sri Muhyiddin dia announce ada penjana lah, ada pemulih lah, and then dia berikan all this geran untuk industri kreatif ataupun industri jingga kan. Jadi masa tu saya pun fikir kalau kerajaan nak bagi ni, jomlah kita apply je lah kan, seni kreatif. So saya pun memang nak menjahit. So masa tu saya ada macam kelapangan sikit lah, sebab sebelum tu nak go back lah tahun 2018 masa saya buat kelas tu. Masa tu jugalah saya kena stop saya punya kelas sebab saya kena tolong mak saya untuk menghandle satu kes mahkamah lah yang melibatkan harta tinggalan arwah adik saya. Jadi kes mahkamah tu berlanjutan dari tahun 2018 sampailah 2020 September. Jadi masa tu saya kena put on hold saya punya business, saya punya classes. Kesian student-student semua tunggu, dah bayar penuh dah kan, kena tunggu sebab saya tak boleh nak commit. Sebab bila ada kelas je tiba-tiba kena pergi court lah, kena pergi jumpa lawyer lah, so saya put on hold. So back in 2020 nak dijadikan rezeki dari Allah Ta'ala jugalah. 2020 bila kes tu dah selesai dan alhamdulillah kami menang dalam kes itu. Jadi saya pun dah lega. Okay, sekarang ni saya cakap dengan mak ni Kak Yung nak buat business ni, nak pick up balik yang mana tinggal tahun 2018 itu. Jadi masa tu pula announce adalah geran penjana, Prismine, what not. Saya pun pergilah Google, kata I nak apply lah. So apa yang boleh I apply. Dapat tak dapat itu tak kisahlah kan, janji kita apply. Kalau at least kalau tak dapat kan kita dapatkan pengalaman, so kita boleh share dengan orang lain macam mana kita nak apply. Okay. So I apply a few lah. Yang dapat is the geran pemasaran digital di bawah penjana. Jadi apa yang dia buat setiap kali dia adakan dalam pemulih sekarang ni pun ada is untuk geran pemasaran tu juga. Maybe dah ada tarikh tutup. Jadi what you all need to do is pergi kepada website My Creative Ventures. Okay, kat situ dia adalah link mana you nak apply for the grant. So untuk geran pemasaran tu dia di bawah penjana. Jadi kita dia bukakan maybe dalam masa sebulan lah. Jadi kita kena isi dia punya borang tu atas talian. Jadi dia akan tanyalah apa kita nak buat, bagaimana kita terkesan dengan COVID. So semua kita just jawab je soalan dia tu. Jawab je apa yang diisi tempat kosong, semua tu dah. Jadi kita tak perlu nak buat surat susah-susah sebab dia dah ada form dia kan. Dan dekat situ you katalah apa sebenarnya you nak pasarkan. Okay. So dia dekat situ dia ada seni jahitan, seni kulineri, semua tu masuklah di dalam seni kreatif atau industri kreatif. Semua tu masuk dalam tu. Jadi tunggulah, bila tunggu alhamdulillah dapatlah. Bila dapat dan dia kata ia merupakan satu geran yang bernilai hampir RM20,000 lah begitu. Tetapi untuk yang digital ni dia bekerjasama dengan Astro dan juga Astro dan ada satu lagi Media Prima. Media Prima, Astro dan ada lagi sikit untuk kita boleh claim di bawah direct dengan My Creative Ventures. Okay. So ada 3. So jumlah dia lebih kurang bernilai dalam RM20,000. So dalam bulan tu I think bulan dia under My Creative Ventures, dia under Media Prima ya bulan. Media Prima ke? Ya. Okay. Kejap. So dia akan bagi platform dia ialah Facebook post. Okay, so dia tolonglah. Dia kata you buatkan you punya macam copywriting, dia tolong ajar, dia tolong edit and then dia akan upload ke dalam bulan dia punya own platform Facebook lah. Dan kita akan dapat exposure lah daripada situ. Okay, sama juga dengan Astro Gempak. So macam saya ni tak tahulah, first time buat kan, tak pernah buat benda-benda ni kan. Kita kan very old fashion, you know, orang yang dah ada pencen macam ni kan, and nak pergi ke digital ni memang satu yang susah. Masa saya nak buat tu saya stres jugalah sebab tak pernah buat kan. Tapi I kata I should be doing this because orang yang dah lama-lama macam ni pun kita semua kena berhijrah, you know, untuk belajar all this digital marketing semua ni. Kita perlu, kalau tidak kita ketinggalan. Kan tambah-tambah dengan COVID ni kan memang kita kena berubah lah. Berubah. Jadi
walaupun tak dapat banyak follower ke, tak banyak sale ke, apa yang lebih berharga ialah pengalaman itu. Pengalaman macam mana nak buat digital marketing. Jadi dengan itu saya buat research. Now saya tahulah macam mana apa sebenarnya click to like ataupun conversion. Dulu tak tahu benda ni kan. Sudah tahu conversion lah, revenue funnel lah, sales funnel lah, terus jargon-jargon kan. Dulu memang rasa macam asing, jadi sekarang dah tahu. Okay. Jadi bila dah buat dengan itu, sekarang ni saya dah tahu dah macam mana saya nak buat dan saya dah test saya punya target audience dekat mana. Okay, so sekarang ni saya tahulah mungkin target audience saya bukannya orang-orang yang bayar macam saya sebab semua orang yang bayar macam saya mungkin macam yang saya tengok lah kawan-kawan saya kan, tak ramai yang nak berkecimpung dalam dunia seni jahitan ni. Mungkin dia dah sibuk dengan cucu kan. Dah sibuk dengan hal-hal lain lah. Jadi mungkin mereka tak ada kecenderungan ke arah nak menjahit ni. Tapi sebab saya ni minat menjahit ni memang sejak dari kecil. Macam Hani juga. Tengok mak menjahit kan. Dulu memang kami bukanlah dari keluarga yang senang, adik-adik ramai kan. Tapi semua nak baju raya, semua nak baju kan, jadi mak jahit. Jadi bila mak jahit, saya kena tolong lah. Tolong potong, tolong sembat, tulang beluk, semua-semua tu lah. Tapi passion itu je lah yang saya tu buat kan. Lepas tu bila masuk sekolah asrama, kena jahit baju sendiri. Baju kurung lah. Baju kurung dengan kain semua kena jahit sendiri, tak ada nak beli-beli. Dan bila study abroad pula, pun baju semua mak jahit. Bila mak jahit, saya kena tolong lah. Tapi itulah macam mungkin mak punya design tu mungkin tak macam design yang up to date lah. Mak punya design banyak-banyak yang klasik lah. Tapi memang mak memang terror lah kan. Anak 9 orang dia boleh jahitkan baju semua anak dia. Adik saya sampai sekarang ada yang mak jahit, tapi mak tak berapa sihat sekarang nak menjahitkan. Tapi kalau diikutkan mak sekarang ni nak jahit juga lagi tu. Jadi dari situlah. Jadi sekarang ni bila saya dapat geran tu, now saya tahu saya punya target market mungkin bukanlah mereka-mereka yang sebaya dengan saya. Saya punya target market mungkin anak-anak muda. Sebab mereka ni adalah orang yang sukakan something yang baru dan mereka sukakan untuk mencuba. Mereka lebih berani. Dan Gen Z ke Gen Y ke, mereka ni sangat berjimat dalam segi nak belanja tu, saya rasa lah, dan mereka juga adalah golongan-golongan yang sekarang ni sangat peka dengan alam sekitar. Okey, sebab kita tahu fashion industry ni adalah satu industri yang kedua polluting the environment. Selepas oil and gas. Betul tak? Betul tak Kak Yo? Betul. Fashion sebab dia banyak sangat dia punya waste, dia punya dye daripada pewarna kan, daripada bahan-bahan fabric dia yang bukan yang sintetik macam polyester kan, buat fast fashion banyak-banyak, lepas tu buang dump dekat landfill kan. Jadi kita punya bumi ni dah sesak dah dengan benda-benda tu kan. Jadi bila kita menjahit sendiri baju kita ni actually go back to basic lah. Kita ni mempraktiskan slow fashion. Kita create sendiri, kita create apa yang kita perlu dan kita memang pakai. Tak mau jadi macam dululah. Saya ni juga guilty of the sin of dulu beli banyak-banyak kan. Lepas tu tak suka pakai, dah buang. Tak suka pakai, dah buang kan. Lepas tu after a time saya kata, ya Allah, this is sangat-sangatnya membazir. Membazir sangat kan. Jadi saya tak sanggup dah tengok benda-benda macam ni. Saya tak nak dah terlibat dengan benda-benda macam ni. Saya tak nak dah duk buang baju kan. Duk buang baju sebab tak suka pakai. Sebab saya ni ada satu masalah, kulit saya sensitif. Jadi kalau pakai baju yang tak begitu serat peluh, saya akan kena gatal-gatal. Jadi bila saya pakai baju yang dibuat daripada cotton, kain kapas, saya sangat selesa. Jadi bila saya mereka setiap satu rekaan tu, saya punya fokus ialah kain ini, rekaan ini mesti cantik dipakai dengan menggunakan kain cotton. Dan kenapa saya memilih kain cotton? Sebab kain cotton ni sangat senang nak dihandle. Senang nak potong, senang nak jahit, senang nak basuh kan. Jadi ia membolehkan ramai terlibat dalam aktiviti ni. Sebab itulah saya nak mempromosikan
aktiviti menjahit, melakar pola, design baju sendiri ya. Sendiri cipta, sendiri buat, sendiri suka. Kita pakai. Jadi dia tak ada terbuang-buang dekat tong sampah, donate pun orang tak nak pakai kan. Tapi kalau macam baju yang kita buat dengan cantik dan elok terletak, kita donate mungkin orang nak pakai. Sebab memang dia lain kan, dia cantik. Dan kain kapas ni, seorang kawan saya pernah beritahu kain kapas ni kita pakai ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan. Jadi kita dapat pahala dengan memakai kain kapas macam tu. Jadi sekarang ni target market saya mungkinlah, saya pun tak tahulah. Mungkin siapa-siapa boleh komen kat bawah ni kan. Adakah target market saya should be saya difokuskan kepada anak-anak muda kan? Bukannya dari golongan macam saya lah. Mungkin mereka dah tak berminat dalam menjahit. Tetapi saya sayang dengan ilmu ni. Ilmu melakar pola yang dari Jerman kan. Sebab saya tanya dah ramai-ramai geng jahit kan. Ada siapa-siapa tahu tak tentang teknik melakar pola dari Jerman ni? Pada saya tak ada siapa yang tahu kan. Ani betul tak Ani? Betul. Tak ramai yang tahu. Jadi saya memang nak share this knowledge. Okay. InsyaAllah saya sebenarnya berangan-angan nak membukukan. Buat buku supaya orang lain boleh mendapatkan ilmu ni. Ilmu yang bermanfaat. Kan tiket kita, saham kita di akhirat. Itulah harapan saya. Betul. InsyaAllah. InsyaAllah. Ini kena buat Kak Yun live show ni. InsyaAllah. Kita doakan yang terbaik untuk Kak Yun. Pastinya ibu menjadi sumber inspirasi kepada Sapphire Crystal ataupun Kak Yun untuk terus berkarya ya. Pastinya ya. Ibu yang sebuah inspirasi dan doa ibu tu sebenarnya insyaAllah itu yang berjaya pada hari ini dan berhasrat ingin membukukan insyaAllah. Mungkin kita boleh buat kerjasama selepas ini. Kita paparkan juga nombor yang ingin boleh dihubungi jika mereka di luar sana ingin menghubungi Kak Yun. Kita paparkan juga info mengenai Puan Yun Yunus ini. Dia punya FB, IG dan juga blog. Anda boleh saksikan. Kita saksikan, kita buat paparan ini. Itu dia. Anda boleh hubungi Puan Yun Yunus di talian nombor tertera, di FB page Sapphire Crystal, IG Sapphire Crystal dan blognya adalah anda boleh buat carian The Saving Room Diva, savinglab.blogspot.com. Anda boleh buat carian di sana. InsyaAllah tulisin nama Yun Yunus, insyaAllah akan keluar. Tulisin Sapphire Crystal, insyaAllah akan tertera lah. Sekiranya anda ingin menghubungi Puan Yun Yunus. Baiklah, kita beralih kepada ahli panel kita yang kedua iaitu Puan Hani Bahari. Soalan cepu cemas daripada kami di sini dari Mantap Channel. Dah suspend dah. Apa dia? Bagaimanakah yang anda lakukan ataupun apakah strategi anda dengan menggunakan digital business, menggunakan teknologi digital dalam hasil karya anda dan juga pasaran? Silakan. Okay. Sebab macam kita tahu sekarang dengan dalam period pandemik ni, our internet is like the digital marketing is really booming, betul-betul booming. Kalau kita nak concentrate untuk menjahit, industri menjahit ni dia besar. You bukan hanya just produce baju tu semata-mata. You boleh tap on producing the pola. You boleh tap on mengajar orang. Mengajar pun kita boleh buat via Zooming, through online sahaja, even through WhatsApp. Sebab kalau through WhatsApp memang I panggil geng-geng menjahit lah. Geng-geng menjahit memang dah praktikkan dari dulu lagi. Through WhatsApp pun it does work untuk you belajar menjahit. Bila you tap dalam digital marketing, you boleh tap not only Malaysia market, tapi di luar Malaysia juga. Macam kalau kita tengok jenis-jenis kain yang ada di market sekarang di Malaysia, and kalau geng-geng menjahit sendiri yang memang suka betul-betul, diorang memang tahulah jenis-jenis kain yang kita orang panggil designer cotton kan. Memang banyak sangat dekat overseas. Tapi dekat Malaysia kita tak ada lagi designer cotton yang
we produce ourselves. I tengok dah start ada, tapi market dia tak berapa besar untuk local market. Menggunakan digital marketing, kalau you tag as a designer cotton, you boleh market luar Malaysia. Sebab tu I cakap dunia menjahit ni dia besar, dia bukan just menjahit macam tu je. You boleh kembangkan lagi dengan buat pattern macam Kak Yung buat. Ada customer just order pattern saja, dia cuma bagi measurement, and dengan Mueller system you tak payah bagi full measurement you. Dia shortcut. And I was quite surprised sebab masa Kak Yung tunjuk dekat I Mueller system, sebab I menjahit, I kalau nak ambil measurement orang, dia full. You tak boleh miss satu pun ukuran yang you nak ambil. Tapi dengan Mueller, kalau you termiss ada satu ni, you still boleh continue untuk menjahit. Jadi benda ni kita it's a good opportunity lah. Kalau kita tak ambil peluang ni, I rasa macam rugi untuk anak-anak muda sekarang. You kerja, you memang kerja makan gaji. Tapi at the same time kita kena fikir lepas ni apa you nak buat. Why don't you try menjahit? You start small. You jahit dulu untuk family you jahit dulu untuk diri you. And orang kata bila orang tengok, orang akan tanya, you buat baju dekat mana? You jahit dekat mana kan? You kata you jahit sendiri. Oh, you tahu menjahit? You boleh buatkan baju untuk I tak? You just start small. Benda tu orang kata macam you tak payah nak go terus big. You nak kata I tak cukup modal lah untuk pergi jauh untuk kembangkan I punya bisnes menjahit. I tak cukup modal nak rent kedai ke, I tak cukup modal nak beli mesin yang lagi high end. Tak payah, you just start small. And then digital marketing memang akan boleh bawa you pergi jauh. You just snap picture, gambar yang you nak, upkan aja dekat Instagram atau dekat Facebook. Benda tu senang je, jalan tu dah dipermudahkan sekarang. Janji niat you betul. You buat bukannya satu senang je. You buat bukannya sebab you nak tunjukkan dekat orang. You buat sebab you minat ataupun sebab you nak cari rezeki untuk keluarga you. Nak tambahkan lagi rezeki sebab you nak pemudahkan semua kerja lah. Okay, jawab tak soalan I? Saya jawab. Ya, boleh. Boleh, Alhamdulillah. Saya berlalu-lalu dah macam, apa soalan tadi ya? Nama pun sembang santai. Sembang santai, dia santai je. Soalan pun spontan je sebenarnya ni. Kan? Jadi balik kepada ahli panel kita iaitu Sapphire Crystal atau Kak Yun. Kita dah berjaya dalam cara kita dah berjaya 1 jam sebenarnya. Tanpa sedar tak sedar. 1 jam? Dah 1 jam kita ke utara. 1 jam tak? Banyak lagi ilmu sebenarnya. Itulah, insyaAllah di hari lain itu kita paparkan juga Puan Hani Bahari, MD of the HB Technology Sdn Bhd, owner of Cook by Kak Yung, juga memasak ya? Saya memasak. Ya. Saya saya concentrate more on buat rendang tok. Saya tak buat benda yang senang-senang. Otak saya ni dia nak buat benda ni senang, tak mau buat. So kita buat rendang tok. Duduk 8 jam lah dekat dapur. Tapi dekat sini macam ada bau macam rendang je, macam sedap je boleh cakap. Dah siap dah. Dah siap. Kan. Mungkin lepas ni kita boleh ziarah kerana ada boleh. Ada saya pun kita orang pun memang kalau rendang tok kan, sebab sekarang ni PKP tak dapat balik Ipoh, tak dapat beli rendang tok kat sana kan, order dengan Kak Yung je. Dua raya dah order dengan dia. Dia macam you bekerja, lepas tu free time kita tak boleh nak pergi gym, so I masak. Kita tak boleh nak keluar, okey lah I menjahit. So continue lah, benda-benda ni kita continue. Benda ni yang memenuhikan masa kita. Ya, betul. Benda ni yang akan kita buat macam lupa apa masalah pandemik ke. Ya, betul. Jadi kita buat suatu benda yang berfaedah, yang positif. Jadi benda-benda ni bagi kita dugaan dan cabaran tu memang ada kan, bagi ramai walaupun ramai tekanan. Tapi bila kita buat sesuatu yang berfaedah, yang positif dan kita memanfaat benda orang lain, insya-Allah kita pun akan jadi positif dan kita juga akan jadi terus kuat lah kan, terus istiqamah. InsyaAllah. Apa juga yang melanda,
pastinya cabaran dan dugaan yang Allah beri itu kita dapat atasi dengan sebaik-baiknya, dengan rasional dan sewajarnya. Betul ya? Betul. Baiklah, oleh kerana masa terlalu cemburu, kita nak beri laluan kepada Sapphire Crystal Kekanda, iaitu Kak Yun yang dikasihi ni, untuk berikan sepatah dua kata mungkin kepada para pelajarnya, pada rakan-rakannya dan juga pada siapa saja yang mungkin ada kelas baru yang Kak Yun nak promosikan dalam seni jahitan kreatif ini. Dipersilakan Kak Yun. Majlis Kasih Hormatnya. Terima kasih DJ Riz. Okey. Memanglah, okey, sekarang ni memang saya memang ada plan lah nak buat kelas-kelas online, okey, menggunakan Zoom atau menggunakan apa ni WhatsApp ke, memang ada plan dia, okey. Dan kalau kawan-kawan di luar sana ke, anak-anak tahfiz ini, anak-anak yang berminat nak belajar menjahit, bolehlah melawat IG saya kan kat situ. Dan untuk anak-anak ni mesti saya akan bagi special price untuk diorang. Kalau ramai-ramai saya boleh pergi pun ke sana untuk mengajar. InsyaAllah. Ya, memang seronok, teruja sangat nak mengajar. Budak-budak ni dia memang cepat tangkap. Cuma satu dia punya tips dia, kalau siapa-siapa dulu yang tak suka matematik kan, malas nak belajar matematik kan, bila belajar menderah pola ni akan merasa aku mesti belajar matematik. Bukan maths, matematik simple-simple je, modern maths kan. Sebab bila kita nak buat dat, lisu, bila kita nak adjust semua tu kita kena buat kira-kira tau. Jadi orang yang menjahit ni, apa yang saya biasa dengar ya, orang yang menjahit ni kan, yang buat kira-kira semua ni, otak dia akan sentiasa cergas. Jadi dia takkan orang kata cepat nyanyuk macam tu. Sebab otaknya akan sentiasa aktif. Jadi sebab itu amatlah penting untuk kita berkarya, untuk kita melakukan aktiviti kreatif. Sangat penting, you know. Sebab lagi-lagi pada those yang dah macam dah pencen semua tu kan, memanglah kita nak jaga cucu kan, nak berkebun kan. Tapi kita mesti juga di samping kita berkebun tu, kita mesti buatkan minda kita sentiasa aktif. Dengan berkarya, dengan kreatif, menjahit ke, memasak ke, menyulam ke, gunakan. Jangan kita duduk je. Satu macam baca Quran juga kan, supaya kita punya otak ni akan sentiasa aktif. Okey. Lagi satu yang saya pernah terbaca lah, dia kata sifat natural manusianya ialah dia punya keinginan untuk create something, untuk mencipta something. Itu memang adalah naluri manusia. Okay? Jadi bila dia berjaya mencipta baju ke, kuih ke, kek ke, lukisan ke, bila dia tengok hasil karya dia tu, dia akan rasa satu perasaan yang sangat bahagia. Sebab I create something. Macam saya pun, selain dari saya menjahit, saya suka melukis watercolor. Saya dulu memang kat sekolah memang suka lukis. Dulu masa sekolah, tak tahu melukis langsung, tetapi saya kata kenapa kawan sebelah ni boleh lukis princess, saya tak tahu kan. Jadi saya cuba, saya tengok masa dia lukis, saya cuba. Jadi bila dah macam ni, dah pencen ni kan, saya pergi balik cari watercolor, cari brush, saya mula balik melukis. Betul tak Ani kan? Hadin tengok lukisan saya, dia kata cantik lah. Cantik. Jadi saya macam tu, bila saya dah penat menjahit, saya ambil brush, saya ambil watercolor, saya lukis lah. Saya lukis bunga raya ke, saya lukis muka orang perempuan ke kan. Dalam masa 10 minit, siap. Saya simpan. Besok-besok saya tengok. Okay, then saya akan buat lagi. So saya, satu lagi saya nak buat ialah saya mungkin nak jual saya punya hasil lukisan lah kawan kan. Ataupun mungkin nak macam Kak Yung kata, Kak Hani kata, buat satu pattern design untuk corak kain. Mungkin kan? Itu mungkinlah in the pipeline insyaAllah. Jadi apa yang saya nak cakap kepada kawan-kawan di sana dan anak-anak tahfiz ialah sentiasalah kita nurture kita punya creativity tu. Sebab dia akan membahagiakan kita insyaAllah. Itu dia, terima kasih kepada Kak Yun, Sapphire Crystal di atas nasihat yang membina dan sentiasa terus semangat, ceria. Yang menjadi tetamu kita pada hari ini. Baiklah, tidak dilupakan iaitu dijemput Puan Hani Bahari selaku ahli panel kita kedua untuk berikan ucapan anda dan juga nasihat kepada mereka di luar sana serta anak-anak tahfiz kami di Akademi Tahfiz Al-Islah. Silakan Puan Hani Bahari.
Okey, terima kasih. Macam saya nak cakap tadi, journey untuk menjahit ni sebenarnya dia panjang dan dia luas. Macam I buat, mula-mula I jahit baju kanak-kanak. Lepas tu I kata okey, I dah mahir tu, sekarang I nak buat baju dewasa. Sekarang I dah mahir buat baju dewasa. I nak belajar buat seluar. Lepas I dah belajar buat seluar, okey, I nak belajar apa lagi? I buat jaket. Lepas I dah settle buat jaket, okey, apa I nak buat lagi? Jaket lansir. Jaket lansir tak nak, dah tepi dah tahu sebab tu senang. Dia macam tu. dia macam you move. Lepas tu I cakap okey, menjahit. Okey, apa lagi? Oh, I belajar knitting pula. So I buat knitting. Oh, senang punya knitting. Kenapa I tak buat dulu? Then I tolak ke tepi pula. So dia macam benda tu luas. You boleh buat apa saja you nak buat. Even kadang macam dalam rumah pun, kalau you simple je you nak buat coaster untuk letak dekat office ke, nak letak dekat kitchen you. You just buat je. Macam pakaian you sendiri, macam Kak Yun cakap tadi, you nak pakai yang selesa. Kalau you tak jumpa apa yang you nak dekat luar, why don't you buat sendiri apa yang you nak? Sebab hasilnya bila you pakai, you rasa bangga. Sebab ini hasil kerja aku ni. Orang lain tak boleh buat, and then tak sama dengan orang lain. Jangan limitkan mindset yang alah kerja menjahit je kot. Menjahit tu macam apa ada pada menjahit. Tapi bila you macam Kak Yun cakap tadi, bila you membuat pola, sebenarnya kalau I memang keluar kalkulator I keluar kalkulator, keluar pembaris. Keluar pembaris, jangan kacau pembaris ni, keluar yang apa nama pembaris yang bulat tu? French curve. French curve tu, keluar pembaris, semua jenis pembaris, start kira, okey kena bahagi, okey ni kena kali, tambah yang ni semua. Benda tu memang, your mind memang terus laju, especially macam both of us, background dalam accounting, dalam finance and auditing. So, you boleh adapt apa yang you pernah you buat masa kerja, you buat juga dalam menjahit. And you tahu kalau I kira salah, hasil I akan salah. Sama juga macam bila you buat kerja, kalau I kira masuk figure ni salah, hasil I pun akan salah dekat tempat kerja. So benda tu interrelated. Kita adaptkan kerja dengan personal tu, dia work together. And like I said, market dia memang besar. Bukan saja untuk you cari rezeki, tapi untuk kepuasan diri. You menjahit, tapi you create something yang hasilnya you punya. You tak payah. I can call actually semua tailor-tailor ni yang memang design baju sendiri as a designer. Walaupun dia orang bukan famous designer, tapi this is the unspoken hero sebenarnya. Sebab macam mak kita buatkan baju raya untuk kita. They are the unspoken hero. Baju you mana? I bukan beli dekat mall ke mana-mana. I beli dekat kitchen.com. Yang mak kita. Tak? Mak kita yang masak untuk kita. Mak kita juga yang buatkan baju untuk kita. Sampai sekarang I rasa macam susah juga nak cari parents yang buatkan baju untuk anak dia sendiri. Sebab because of kekangan masa lah. But there's nothing wrong about that. Sebab kita pun masa tu macam singkat kan untuk diorang. Sebab banyak lagi pada urusan lain diorang perlu selesaikan. So dekat mana diorang perlu cari? Diorang cari all this seamstress, tailor yang boleh work together with them lah untuk hasilkan produk yang diorang sendiri suka. Jadi pada anak-anak semua, tak kisah lelaki atau perempuan, kalau you rasa you nak ceburi bidang ni, you just go for it. Sebab kalau you tengok, even banyak aja tukang jahit lelaki yang ada kat luar sana yang hasilkan baju Melayu. Macam tu, tengok tengkolok yang DJ pakai tu. Cantik gila kan? Even sampai, at the same time, kita ni macam, okay, kita ni Melayu. You boleh study lagi pasal culture traditional, pakaian traditional Melayu kita. Memang besar sangat the knowledge about that. And then you akan tahu kenapa baju ni dibuat macam ni, untuk apa baju ni dibuat dan kenapa dia perlu dipadankan dengan sesuatu attire yang lain kan. Jadi knowledge tu memang orang kata macam that's too much. Macam orang kata kalau you nak baca, you nak kaji, you tak habis kaji. Just go for it. Buat je. Jangan peduli apa orang nak cakap, sebab dia orang cakap okay tak apa, tapi bila you dah dapat hasilkan sesuatu, you maju ke depan,
Mulut dia orang sip. Dia orang sini akan cakap, kata, kenapa aku tak buat macam kau dulu kan? Betul tak? Betul tu. Itu dia. Itu yang terbaik daripada ahli panel kita yang kedua, Puan Hani Bahari. Jutaan terima kasih banyak-banyak kepada kedua-dua ahli panel kita, itu Sapphire Crystal atau Kak Yun dan juga Puan Hani Bahari. Dan penerbit juga akan paparkan di ruang komen mengenai media sosial dan nombor yang boleh dihubungi di ruang komen nanti di FB page lah. Baiklah, dan saya DJ Riz Muhammad dari Kepentas juga ada paparan yang nak saya kongsikan pada semua yang saksikan kami secara langsung ini dari Kepentas. Itu pada insya-Allah pada 25 bulan 9 akan datang, kita akan menganjurkan e-bengkel rahsia bicara berwibawa yang dibawakan oleh Al-Fadhil Ustaz Muhammad Asri Ismail atau Umais, iaitu seorang jurulatih kita yang bertaraf antarabangsa. Kalau boleh hubungi di Kepentas di nombor talian 0112907446 atau boleh layari di laman sesawang www.kepentas.com seperti yang tertera di layar anda. Baiklah, nampaknya kita di penghujung slot sembang santai kreatif kita pada hari ini. Sendiri cipta, sendiri pakai, sendiri suka. Saya suka. Baiklah. Dan sebagai menghargai warga kru serta penerbit Mantap Share. Alamak. Mantap Share. Mantap je. Sekali sebab ada delay tadi. Saya dapat ada penerbit itu ada delay. Alamak. Mantap Share. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada dua ahli panel kita, iaitu Puan Yunos Sapphire Crystal dan juga Puan Hani Bahari. Terima kasih. Yang jadi tamu kita pada hari ini. InsyaAllah kita jumpa di lain waktu, di masa-masa akan datang insyaAllah. Pastinya insyaAllah. Baiklah, kepada anda di luar sana, jaga diri, hiasi perabadi, amalkan penjarakan, patuhi SOP agar hidup kita lebih bererti dan mudah-mudahan Allah SWT akan berkati. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Terbang. Terima kasih kepada tim Sayang Al-Quran. Terima kasih kepada NGO Sayang Al-Quran. Terima kasih kepada Sayang Al-Quran. Terima kasih kepada Pertumbuhan Sayang Al-Quran. Terima kasih Sayang Al-Quran. Terima kasihlah kepada Pertumbuhan Sayang Al-Quran. Terima kasih kerana memberikan Al-Quran. InsyaAllah hari ini dan semalam kita telah lancarkan satu infak Quran kasih buat Borneo untuk 100,000 naskah.